Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah beri nafas kepada kita, beri nadi kepada kita, beri sihat tubuh badan pada kita, yang mana membolehkan kita semua masih lagi boleh membuat taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimalah hendaknya segala apa yang kita buat, yang kita kerjakan daripada segala amalan-amalan taat tadi sebagai amal soleh kita di sisinya, insya-Allah Ta'ala. Amin. Kita sambung lagi saudara jemaah sekalian, perbincangan kita menerusi kitab Kashful Ghummah fi Ahwalil Mauta fil Barzakhi wal Qiyamah, kitab karangan Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Pada malam ini telah pun kita sampai pada muka surat yang ke-10, kitab Furu'ul Masail, muka surat 10. Kitab Apotistik itu muka surat 6. Kitab Furu'ul Masail atas sekali dan adalah Yazid Ar-Raqashi. Adapun kitab yang Apotistik itu dia duduk di baris ke berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sebelah, baris ke sebelah daripada atas. Kitab Apotistik bagi ke sebelah daripada atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala, kata dia, dan adalah Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu ta'ala, ia mencercakan dirinya dan berkata ia, sayang engkau, hai nafsu, siapa yang sembahyang ganti kamu kemudian daripada matimu, dan siapa yang puasa kemudian daripada matimu, hingga bagian-bagian dikatanya. Kemudian berkata ia, hai segala manusia, tiadakah menangis kamu dan menyimpankan bekal atas dirimu bagi barang yang tinggal daripada umurmu, maka bahwasanya barang siapa adalah mati itu janjinya, dan kubur itu rumahnya, dan bumi itu hamparannya, dan ulat itu menjinak akan dia, dan takut akan terkejut yang akbar yang mengejutkannya, betapa ia lazat dengan tidur, kemudian maka menangis hingga rebah pingsan. Jadi Syekh Daud kita ni mendatangkan pada malam ini kisah bagaimana orang-orang terdahulu takut ataupun
bimbang tentang masa depan mereka. Masa depan yang mana ni? Masa depan selepas kematian ataupun hari kematian. Mereka sangat memikirkan tentang hari kematian mereka. Kalau kita hari ni mungkin kita banyak perkara kita fikir, tuan-tuan. Kita fikir pasal hari anak nak menikah, hari nak cukur jambu cucu, hari kita nak nikah mungkin boleh jadi. Hari-hari hak kita lalu atas dunia. Event-event yang besar-besar yang penting bagi keluarga, bagi diri, bagi pejabat kita, mungkin hak tu yang kita fikir. Tapi sebenarnya dalam kepala orang-orang terdahulu yang kita sebut salafus salih, orang-orang yang salih yang terdahulu daripada kita, mereka semua ini bukannya tak ada kerja buat. Ada kerja buat. Hak bahagian berniaga lah. Hak bahagian menukang lah. Tetapi dalam kepala mereka mesti ada fikir pasal mati. Kalau aku nipu masa aku jual ni, mati aku mana? Kalau aku backup masa aku duduk nego-nego tentang harga jualan-jualan ataupun bisnes-bisnes ataupun perniagaan, mati aku mana? Kalau aku salah bola mati. Dia fikir mati. Jadi kalau orang yang buat kerja pun duk mikir pasal mati, apatah lagi orang yang memang mengabdikan diri kepada Allah, yang kita sebut sebagai ulama'-ulama'. Ulama'-ulama' kerja mereka mencurahkan ilmu, memberi ilmu pengetahuan kepada manusia. Syekh Yazid Ar-Raqashi ini rahimahullahu ta'ala termasuk dalam salah seorang orang alim pada satu zaman. Beliau juga merupakan ahli hadis. Ahli hadis. Dia ada riwayatkan hadis-hadis tertentu. Maka Syekh Yazid Ar-Raqashi ni, katanya Syekh Daud kita ni, ditulis dalam kitab dia ni, Kashful Ghammah, adalah satu ketika, dan cerita ni suhur sebenarnya, dia mencercakan diri dia. Mencerca ni maksudnya dia duduk kutuk, duduk kutuk kepada diri dia, duduk cakap dengan diri dia sendiri. Kalau hari ni orang panggil monolog, bahasa orang lain, monolog dalaman. Dia berkomunikasi dengan diri dia sendiri. Ada kala komunikasi itu senyap, tak cakap apa, dia dalam diri dia sendiri. Ada kalanya nampak macam cakap, tapi cakap seram. Tu rupanya dia sedang bermonolog, dia duk kata ke diri dia sendiri. Jadi satu ketika Syekh Yazid Ar-Raqashi ni, dia mencercakan diri dia. Apa dia kata? Berkata, "Ya sayang engkau hai nafsu, siapa yang semayang ganti kamu kemudian daripada matimu? Kaki kalau mu mati, siapa nak semayang? Siapa nak semayang kepada kamu? Nak ganti semula, nak semayang dengan banyak, nak semayang sunat." Jadi dia beri peringatan pada diri dia. Dan kalau mu mati lah ni, wahai diri aku, kalau mu mati, siapa lagi akan boleh semayang kalau mu sendiri tak semayang masa ni? Begitu juga, dan siapa yang puasa ganti, siapa yang boleh puasa ganti kemudian daripada matimu? Puasa gitu juga, kalau mu nak ambil peluang untuk puasa pada masa ni, kira kalau dah mati, siapa yang nak tolong puasa untuk kamu? Ada ke tak? Kita tak boleh bergantung pada orang, tuan-tuan. Walaupun dalam hadis sebut, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Bila mana matilah seorang anak Adam itu, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Salah satu daripada 3 itu, doa waladun salih yad'u lahu. Salah satu daripada 3 perkara tu yang kita tak putus tadi, anak soleh yang mendoakannya. Jadi di situ nampaknya ada bahagian orang tu, bahagian orang lain atas diri kita. Anak kita lah, kita mati, anak kita ni dia jadi molek, kena rumah Allah Ta'ala kat mana nak pergi,
semayang 5 waktu, tahu masa mana nak semayang, maksudnya orang yang jadi molek, maka dia kemungkinan boleh jadi suatu sumbangan kepada kita yang dalam kubur ni melalui doa dia, doa anak yang soleh. Seolah-olah ada suatu bahagian orang lain boleh sumbang pada kita. Tetapi tuan-tuan, kita tak boleh nak berharap hal tu saja. Kita nak berharap kepada anak-anak kita doa pada kita, bolehlah berharap, tetapi time dia ingat, dia doa. Time dia tak ingat, dia tak doa. Time dia serabut kepala masalah dunia, dia mungkin tak ingat nak doa ke kita. Jadi gitulah pesen. Kalau kita nak berharap kepada orang, apatah lagi dia nak tolong ganti semayang kita. Semayang dia pun tak tahu cukup ke tak lagi. Semayang dia pun tak tahu awal waktu ke akhir waktu ke tengah waktu. Tak. Apatah lagi nak ganti puasa untuk kita. Dia sendiri pun rajin kedak puasa sunat, nak ganti puasa kita mana. Dia sendiri puasa dia pun ada lagi hak dak diganti, apatah lagi nak ganti puasa untuk kita. Maka inilah peringatan yang dibawa oleh Yazid Ar-Raqashi. Seolah nak katanya, ambil peluang selalu kita hari ni. Tak payah tunggulah hak anak soleh tu. Anak soleh tak apalah, ada-adalah. Tapi hak kita biar kita pastikan kita balik berjumpa dengan Allah, kita boleh balik dalam keadaan kita tinggal belaka maksiat. Tinggal belaka maksiat. Dalam keadaan suci lah kita ni. Dalam keadaan kita puas hati dengan amalan kita. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Munkadir kepada anak-anak dia. Ketika mana Syekh Muhammad Munkadir duduk terletak nak habis umur dah, sakit dia. Anak-anak beranak lekung. Bila melekung ni semuanya bakal menangis. Ada ayah nak pergi dah. Ayah nak pass away dah. Nangis ya. Tiba-tiba Syekh Muhammad bin Munkadir ini, dia pun kabur. Apa benda menangis? Langsung menangis lah dia. Langsung menangis. Tengok dia tunjukkan dengan tangan dia satu tempat, di satu sudut di rumah dia. Kita tengok sana tu. Pakat keling belakang bila ada ayah tunjuk. Ada benda apa ya? Situ tu ayah sudah khatamkan Quran berapa puluh kali dah situ. Nak kabarnya dia tahu dah amalan dia setara mana, dia puas hati dengan apa yang dia telah buat, dengan usia umur yang Tuhan beri pada dia. Dia pasti dia dah tak sia-siakan. Jadi kita kena ambil pedoman orang-orang terdahulu ni tuan-tuan. Biarlah saat kematian kita, kita akan jadi puas hati juga dengan amalan kita. Jadi kalau gitu cerita dia, sepatutnya kalau kita nak gambarkan diri kita, nak biar jadi puas hati dengan amalan kita masa kita nak mati esok ni, kita tak akan jadi ada masa ni nak kata ke orang. Tak akan ada masa kita nak cakap hal peribadi orang lain, nak cakap hal salah orang. Sebab apa tu? Sebab salah kita bertambung lagi, yang kita kena betul, baiki, repair. Banyak lagi. Itu diri sendiri. Itu dah kabur kamu. Cari punggung dia, cari. Padahal punggung kita cari juga, kita tak nampak. Jadi orang yang cerdik, dia tak akan tunjuk ke orang. Dia akan tengok, cek dia, aku koyak ke tak? Aku cari tak dulu aku. Maksudnya menilai keaiban sendiri lebih penting daripada kita duk tengok orang lain. Tuba liman ishtaghala bi'uyubi nafsih la bi'uyubi ghairih. Katanya satu kenyataan ulama, sangat beruntunglah orang yang melihat keaiban dirinya sendiri, tidak melihat pada keaiban orang lain. Sangat beruntung. Tuba beruntung sebab apa? Sebab dia akan melalui satu hari nanti, masa nak mati, dia akan puas hati dengan amalan dia. Aku ni habis dah, aku dah buat belaka dah Allah Ta'ala suruh, aku dah tinggal belaka dah Allah Ta'ala suruh tinggal, aku dah buat yang terbaik dalam hidup aku. Tak apalah kalau aku Tuhan nak ambil nyawa pun aku puas hati. Gitu. Kita biar dapat satu statement sebegitu tuan-tuan bila nak mati. Mudah-mudahan amin insya-Allah. Okey, itulah yang dimaksud husnul khatimah. Husnul khatimah itulah. Husnul khatimah
Mati yang terbaik ni bukan mati di tempat yang baik saja, bukan mati masa waktu terbaik, hari malam Jumaat ni mati bagus, bukan itu saja. Tetapi husnul khatimah adalah mati ni dia puas hati dengan amalan yang telah dia buat atas dunia dulu sebelum dia mati. Baik tuan-tuan sekalian, kata Yazid Ar-Raqashi lagi, hingga bagian-bagian dikatanya, banyak lagi dia khabar tapi kita sebut sini. Dia khabar, dia hanya catat hak puasa dan ikut solat. Kalau solat, kalau tak semayang hari ni, siapa nak bayar kamu? Nanti mati ni. Kalau tak puasa hari ni, puasa sunat rajin-rajin kalah diri, maka siapa nak puasa kamu kalau mati dah? Peringatan. Nah, dia katanya kemudian maka berkata ia. Lepas tu dia kata pula, hai segala manusia, tiadakah menangis kamu dan menyimpankan bekal atas dirimu bagi barang yang tinggal daripada umurmu. Dia suruh, hai sahabat-sahabat sekalian manusia, kawan-kawan sekalian, tak boleh menangis lagi ke kita ni? Tak boleh rasa nak menangis sikit ke? Tak boleh simpan bekal atas diri kita ni, di atas baki umur yang masih diberikan ni? Tak boleh simpan bekal sikit? Dia suruh kita. Tuan-tuan, Yazid Ar-Raqashi dia kata mana tadi? Dan menyimpankan bekal atas dirimu bagi barang yang tinggal daripada umurmu. Tambah kesimpan bekal, buat bekal atas daripada umurmu. Dia kata daripada bagi barang yang tinggal daripada umurmu. Apa maksud dia? Bagi barang yang tinggal daripada umurmu. Maksudnya umur kita tu barang yang tinggal. Berapa lagi umur kita yang tinggal daripada barang yang tinggal? Maksudnya hari bulan umur kita yang masih berbaki daripada umur kita ni. Jadi masa yang masih berbaki, waktu yang masih berbaki daripada umur kita ni. Jadi kita persoalannya tahu dah umur kita ni cemak mana? Tak tahu dah. Nabi SAW ada pernah sebut, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in atau kama qala. Umur umatku adalah di antara 60 hingga 70. Umur umatku antara 60 hingga 70, Nabi kata. Jadi itu hak Nabi kata. Tetapi kita tak pasti kita siapa kedok umur tu. Tak tahu. Nabi hanya sebut ada kebiasaan umur umat dia begitu. Tetapi pasti ke kita akan siapa umur 60, umur 65, umur 70? Tak tahu tuan-tuan. Maka apa yang dimaksudkan oleh Syekh Yazid Ar-Raqashi ni? Daripada barang yang tinggal, bagi barang yang tinggal daripada umurmu ni, maksudnya umur kita yang sekarang. Umur kita yang sekarang. Oleh kerana kita tak tahu umur kita ni bila akan habis, bila akan tamat, maka dia seru tak ambuh simpan lagi ke bekal atas umur yang sekarang ni. Maksudnya sekarang ni ada masa ni kita tengah bernafas. Saya dimaklumkan ada solat jenazah kat sini. Mungkin jenazah akan siapa. Jadi hak akan mari hari ni jenazah sahabat kita, kawan kita. Dia dah lalu dah. Walaupun di depan kita ni dia ada cakap ni, dia tak ada cerita kenapa hamba lalu tadi, sakaratul maut mana. Molek kita cakap mati ada lalu pula contoh. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ni saudara kita ni, saudara dia orang puan, dia tak tahu dia habis umur hari ni. Dia tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala telah takdirkan dia meninggal. Maka sebelum daripada kita mengikut apa yang telah berlaku di depan kita ni, masa tengah bernafas inilah katanya Syekh Yazid Ar-Raqashi, kita kena ambil peluang untuk kita buat segala amal kebaikan dengan segera.
Kalau nak tinggal maksiat pun tinggal selalu, jangan tangguh. Nak buat amal kebaikan pun buat selalu, jangan tangguh. Buat. Kerana kita sendiri tak tahu bila saat kita akan meninggalkan dunia ini. Maka bahawasanya barang siapa adalah mati itu janjinya, dan kubur itu rumahnya, dan bumi itu hamparannya, dan ulat itu menjinak akan dia dan takut, akan terkejut yang akbar yang mengejutkannya, betapa ia lazat dengan tidur. Baik, kata Syekh Yazid Al-Raqashi lagi, maka siapa-siapa yang mati itu janji dia, siapa-siapa yang telah target, yang telah ada dalam mindset dia, mati itu adalah suatu yang pasti, dan inilah tiket kepada dia untuk masuk syurga. Jadi kita nak lari ke mati ke? Dia tak boleh. Orang beriman dia tak patut kata saya tak mau mati lagi. Tak patut kata gitu. Sepatutnya dia kena bercita-cita, berharap untuk dia akan mati dengan kematian yang baik. Itu sepatutnya. Berharap untuk mati dalam keadaan cukup bekal. Bukan kata hamba tak mau mati lagi, hamba nak banyak benda ke, hamba nak buat ni. Dia kata begitu. Kita kena kata kita nak mati dalam keadaan kita cukup segala bekal. Maka bila kita kata cukup segala bekal, kita sedang berusaha lalu dah ni. Masa kita cakap ni, kita dah berusaha dah sebenarnya. Dalam hadis sebut, siapa-siapa yang melazimi membaca ayat Al-Kursi, ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itulah siapa habis tu, selepas setiap kali solat fardu, maka tidak ada yang boleh menghalangnya masuk syurga melainkan mati. Nabi sebut, siapa-siapa yang melazimi baca zikir dia selepas setiap kali sembahyang solat fardu, ayat kursi tak tinggal, maka tidak ada dah hak boleh menghalang dia masuk syurga melainkan mati je. Jadi kalau tak sebab kerana ada mati tengah, syurga dah dia. Tapi oleh kerana nak pergi ke syurga tu kena mati dulu, maka kita kena lalulah mati tu. Itu sebab dia kata, dan maka bahawasanya barang siapa adalah mati itu janjinya maksudnya itulah benda yang pasti kita akan lalui, dan kubur itu rumahnya. Kita orang beriman, kita mendambakan rumah yang abadi, bukan rumah yang sementara. Jadi rumah sementara ni rumah atas dunia. Rumah yang kekal adalah rumah di akhirat, ataupun dalam kubur tu, rumah kita dulu sebelum kita pergi ke syurga. Jadi rumah kita yang sebenar adalah kubur dan syurga. Itu rumah sebenar. Rumah atas dunia ni diiktibar sebagai rumah sementara. Walaupun kita buat perjanjian dengan mana-mana syarikat kontraktor perumahan yang katanya ada pajakan sementara, ada hak milik kekal lah apa semua, hak tu atas kertas boleh kabur gitu, tapi semuanya bermaksud sementara. Sementara. Maka kita jangan ada dalam mindset sayang pada benda-benda gitu. Sayang kepada rumah kita atas dunia ni, kerana rumah yang pastinya adalah kubur, sebagaimana disebut ni. Dan kubur itu rumahnya. Jadi kalau kita orang beriman, sepatutnya kita kena target rumah kita di kubur tu lagu mana, cerah ke gelap, comel ke huduh, luah ke sepik. Hak tu sepatutnya. Rumah atas dunia ni, kalau rezeki kita ada boleh buat setakat ni je, long pinjaman, jadi rumah boleh setakat ni, redha lah. Ada rezeki, tengok pula lepas pada tu boleh tak apa semua. Jangan duk teruk kan. Hidup sekadar semampu yang ada sahaja, setakat kita boleh atas dunia, jangan lebih-lebih. Kerana hak sepatut mana tupunya akhirat ataupun dalam kubur. Jadi kita hari ni terbalik, masyarakat hari ni duduk tupu ke rumah masing-masing, nak rumah lawa, nak ejah rumah, nak
sambung, nak baiki. Boleh kalau ada rezeki, kalau ada pitih masing-masing sendiri tu tak ada masalah. Cuma kalau boleh dalam pada tu biar tengok juga kepada rumah dalam kubur tu. Rumah kita, kubur kita tu kaki yang jadi rumah kekal kita sebelum kita ke syurga kaki, itu pun kena pastikan juga. Luas dia setara mana, sebab hak tu hak nak duduk sungguhnya. Jadi nak beri jadi rumah kubur kita ni terang, cerah, antaranya disebut oleh ulama melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Quran. Quranlah yang akan mencerahkan kubur kita lagi. Jadi kalau kita hari ni tinggal Quran tak berapa nak baca, tak berapa berminat dengan Quran. Quran jadi hiasan je, dia gobok-gobok dalam rumah. Tak nak raya sapu abu, tak beri ni apa bola orang mari rumah nak akan kuih raya, nak tengok dalam gobok-gobok tu ada kitab-kitab, ada buku-buku termasuk Quran, biar comel susun. Itu je lah kerja. Ada setengah-setengah orang yang begitu. Jadi tak ambil nak baca pun, padahal Quran dia kena ambil dan baca, bukan setakat wahyasan. Nah, wahyasan tu bukan sifat Quran. Dia sifat benda lain, wahyasan. Maka tuan-tuan sangat rugilah kalau kita hanya cakna pada rumah yang ada hari ni, tapi tak cakna pada rumah kubur kita. Dan begitu juga kata dia, bumi itu hamparannya. Siapa-siapa yang menjangkakan bumi akan menyambuknya masa dalam kubur, bumi itu akan jadi hamparan. Bukan suatu tempat yang menyakitkan dia, tapi suatu hamparan yang boleh sambuk dia molek ada. Duduk kita atas macam atas kapek atas kapek masjid kita ni, sedap duduk tu. Kapek masjid ni makin tebal makin sedap. Kata kalau hak sedap kali kita pijak tu tergelang kaki. Lagu mana pasal saya tak jumpa dia gitu. Pijak tergelang kaki. Sedap tu kata. Tu kapek sedap kali. Daripada Turki lah, daripada India, macam-macam lah orang jual kapek kepeng. Tak kisah tuan-tuan. Jadi kita tak ambuh kapek atas dunia je, kita rasa sedap gitu. Hak kita nak sungguhnya kapek kita dalam kubur, biar bumi jadi hamparan. Bila kita masuk lagi, dari kita masuk lagi, insya-Allah bumi akan sambuk dia jadi hamparan yang sedap comel. Begitu. Dan ulat selain daripada itu kata Yazid Ar-Raqashi, dan ulat itu menjenak akan dia dan takut. Dalam kubur ni kaki ada ulat. Ada ulat yang akan makan kita punya jasad. Kalau diizinkan Allah, ada ulat yang tak akan makan jasad. Ada. Bukan semua jasad manusia yang ditanam dalam kubur ni dia akan dimakan oleh ulat. Walaupun ulat tu pasti ada. Ulat dia akan ada lah. Dalam tanah ni memang ada ulat. Tetapi bukan semua jasad yang duduk dalam tanah tu ulat akan makan dia. Bahkan sebaliknya, mungkin ulat itu akan jadi jinak, sebagaimana disebutkan, dia kata dan ulat itu menjinak akan dia. Menjinaklah dia ulat tu dengan kawang ni, jasad ni. Macam mana tu jinak? Dia tak ketik sikit abu, dia tak gigit, dia tidak makan jasad kawang ini dalam kubur. Harap-harapnya kita lah. Dan takut. Bahkan ulat tu takut pula ke dia. Tak boleh pergi dekat dengan dia. Maka apa benda yang nak kabur ni sebenarnya akan terkejut yang akbar, yang mengejutkannya. Siapa-siapa yang ada perasaan begini, gambaran begini, impian sebegini, ada mindset sebegini, hak disebut tadi, dia nak rumah, dia nak kubur jadi rumah dia, pak selesa, tak takut sikit abu, cerah menderang. Dia nak hamparan bumi tu dalam kubur tu molek kapek, macam kapek gitu. Dia nak biar jadi apa nama ni, ulat tak makan, tak hinggap pada jasad dia. Dia ada impian begitu. Maka dia kata akan terkejut yang akbar, akan terkejut yang besar. Akbar tu yang besar. Akan terkejut yang sangat terkejut lah, yang mengejutkannya betapa ia lazat dengan tidur. Maka
Orang ni kalau dia ada impian sebegini, kata Yazid Ar-Raqashi, dia tidak akan jadi nak tidur. Tak akan jadi nak tidur dia. Kerana duk mikir ni, dah aku berimpian, aku angang-angang tak ambuhi ulak makan jasad aku masa aku mati. Aku berimpian supaya rumah aku tu, kubur aku tu jadi rumah yang selesa. Aku ada kapek molek dalam kubur tu, hamparan yang selesa. Aku berimpian gitu, dah lekah aku nak tidur. Lekah nak tidur lah kerja. Jadi tak boleh main tidur ni, kena buat amalan. Jaga malam dia, solat sunatnya, baca Qurannya, zikirnya. Dia topak lagi. Ni biasanya terjadi kepada orang yang dah nampak dah perjalanan dia nak pergi ke mati tu. Orang yang tak nampak lagi biasanya tak rasalah begitu. Dia rasa penat, dia tidur. Dia berasa penat, dia kata janganlah tak mau pergi masjid hari ni. Rasa letih, rasa lengah, tak mau pergi. Tapi orang yang dah nampak tuan-tuan, penat setara mana pun dia akan bangun malam, sembahyang, baca Quran, zikir, istighfar. Penat setara mana pun kaki dia dah pergi mari dah untuk urusan dunia, tapi dia masih boleh melangkah ke masjid. Kerana dia dah nampak mati tu setara mana. Jadi mudah-mudahan kita semua ada mata yang Allah Ta'ala kurniakan untuk kita lihat bukan setakat masa depan kita di dunia, tetapi masa depan kita selepas daripada mati ataupun pada hari kematian kita itu. Kita nak mata tu. Baik. Okey. Maka apa jadi kepada Syekh Yazid tadi ni Dikatakan kemudian maka menangis hingga rebah pensan. Dia duk cakap gitu lah, peringatan pada diri dia tu, cakap dia. Cakap seorang begitu. Kemudian dia menangis. Sampailah dia rebah pensan. Ialah menangis yang teramat sangat sampai lemah ke diri. Tengok orang-orang puang yang ditinggalkan oleh suami mati aksiden ke apa semua. Kalau dia menangis sedih sangat, menangis sampai lemah ke diri dia. Orang nak pipi pun rebah dia. Nak ajak berjalan tak rebah dia. Apa jadi gitu? Sebab dia dah menangis habis ring. Bila dah menangis habis ring, tubuh kita akan jadi lemah tuan-tuan. Maka itulah yang berlaku kepada Syekh Yazid Ar-Raqashi ni. Dia dah menangis habis ring dah untuk hal memikirkan kematian dia ni yang bakal tiba. Maka dengan cara tu, oleh sebab itu dia pun jadi lemah tubuh, pensang dia. Ini hak berlaku kepada orang-orang terdahulu. Ada lagi kisah selepas pada tu Dia kata apa? Syekh Daud kata, dan adalah Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Sufyan Ats-Tsauri pula. Sufyan Ats-Tsauri pun bukannya orang yang duduk saja tepi jalan, sembang dah kopi, minum air, teh hari apa semua, nak makan terjana, bukan gitu. Ni ulama besar Sufyan Ats-Tsauri. Dia ada mazhab sendiri. Dia tak ikut mazhab Syafi'i ni. Dia ada mazhab dia sendiri. Maksudnya bila ulama ni dia dah ada mazhab dia sendiri, maksudnya dia ni seorang yang mujtahid. Dia boleh keluarkan ijtihad dia sendiri, fatwa dia sendiri berkaitan hukum hakam fiqh. Bukan mudah ni. Bukan mudah. Maksudnya dia kena kuasai banyak ilmu tuan-tuan. Jadi ulama yang boleh buat mazhab sendiri. Maka mazhab Sufyan Ats-Tsauri hari ni orang tak kenal dah. Orang kenal hanya mazhab mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Itu saja. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang nak mengembangkan mazhab dia. Mazhab-mazhab dalam dunia Islam ni sebenarnya lebih daripada 4. Lebih daripada 4. Saya dimaklumkan oleh kawan saya yang belajar di pusat pengeluaran fatwa di Mesir. Nama dia pusat tu Darul Ifta Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah ni tempat awak keluar fatwa dan tempat orang belajar macam mana nak awak keluar fatwa. Dia ada buat kursus CJ CJ kemahiran pengeluaran fatwa di Darul Ifta. Ada pelajar-pelajar kita ambil kursus tu. Di Darul Ifta ni ada satu bahagian tempat orang buat jawab soalan. Orang tanya,
masyarakat tanya, dia tukar jawab soalan. Biasanya Darul Ifta ni juga ada campur tangan daripada mufti lah, mufti Mesir. Dia katakan di Darul Ifta ini sendiri, mereka ulama-ulama ni nak jawab satu-satu soalan yang diajukan pada mereka, jawapannya dirujuk kepada hampir 20 mazhab. 20 mazhab. Kita tahu 4 je. Kita kata dah, mana 20 mazhab? Kan mazhab ada 4 je. Tu hak kita tahu. Ulama tahu lebih lagi. Dalam kitab banyak lagi mazhab-mazhab fiqh. Antaranya selain daripada 4 tu, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Hasan Al-Basri, mazhab Imam Al-Auza'i. Ni mazhab-mazhab ni. Tetapi hak selain daripada 4 ni sudah tidak terkenal pada hari ni, kerana tidak ada orang yang mengembangkan dia sebagaimana mazhab-mazhab yang 4 ni. Anak murid mereka ni, anak murid Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Maliki ni mengembangkan pergi situ sebos, menyebabkan ada lagi siapa mazhab-mazhab ni ke serata dunia. Adapun mazhab yang selain daripada mazhab 4 ni dikatakan oleh ulama kerana tidak ada orang yang mengembangkannya, penerus pada mazhab tidak ada, menyebabkan mazhab itu sekarang ni ada dalam kitab saja. Dalam kitab. Dah boleh pakai? Boleh pakai. Tak masalah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ni, selain daripada dia orang yang ada mazhab dia sendiri, mujtahid dia ni, ulama besar dia ni, dia juga orang sufi, orang tasawuf dia, Sufyan Ats-Tsauri. Okey. Maka Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu apabila menyebutkan mati tiada mengambil manfaat dengan dia seorang beberapa hari yang berbilang-bilang, dan tiada dimakan dan tiada minum, maka apabila ditanya orang akan dia, katanya tiada aku tahu. Jadi itu cerita Sufyan Ats-Tsauri. Bila mana ada orang sebut kepada dia tentang kematian, ataupun ada berita-berita kematian hadir depan mata dia, macam kita ni ada kematian, Sufyan Ats-Tsauri tahu. Contohnya, kalau dia ada sendiri dia tahu, maka apa jadi pada dia? Tiada mengambil manfaat dengan dia seorang pun beberapa hari. Orang tak akan boleh cakap dengan dia. Kalau cakap pun dia tak akan berespon ke, ataupun mungkin orang tak akan jumpa dia untuk orang nak tanya fatwa, nak tanya soalan, tak ada. Selama mana? Beberapa hari yang berbilang-bilang. Maknanya lama juga beberapa hari yang berbilang-bilang, bukan sehari dua. Dan tiada dimakan dan tiada minum. Makan pun tak selera, minum pun tambah dah. Tu Sufyan Ats-Tsauri. Bila ada saja berita kematian depan mata dia, ataupun dia ingat kepada kematian, maka itulah yang berlaku pada dia. Jadi tak ada selera makan, minum pun tak selera dah. Orang tanya dia, dah apa jadi gitu Tuan Syekh? Dia jawab mana tuan-tuan? Tiada aku tahu, tak tahu kok. Aku jadi ingat sendiri, respon gitu. Diri dia respon gitu. Bila ada berita kematian, respon gitu. Jadi tak selera dah. Sebab apa jadi gitu? Kalau kita cokeh ni, sebab apa? Sebab dia dah nampak kematian depan mata. Seolah-olah dia akan mati. Dia akan mati. Jadi bila kita tahu kita nak mati, macam mana tuan-tuan? Kita memang tak selera dah nak makan. Orang yang duduk di ward hak berat-berat tu di hospital, kita tanya kan, wagilah nasi ayam ke, nasi apa ke, nasi mandi arak ke, ambus sekarang dah. You ke orang-orang hak jaga dia je makan. Sebab apa? Sebab dia nampak kematian tu lebih penting daripada makanan, minum dia. Begitulah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk kita boleh lagi pecuk untuk himpun bekalan kita masing-masing, taubat kita kepada Allah, istighfar kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara kita yang telah pun melalui hari pertama pada hari ini, dan sebentar lagi akan masuk ke liang lahat untuk melalui hari yang pertama di alam barzakh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan padanya dan merahmatinya dan menempatkannya bersama dengan para salihin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.